Tahu Perkiraan yang digunakan pakai oleh mereka yang kaji kitab adalah kiraan lain ni satu. 464 ni daripada awal hadis, daripada awal hadis Jibril. Baik, tu kira sampai sekarang kita dah ada 464 hadis. 175 daripada bab ni, daripada kitab Shalah ni. Baik, apa kata Imam Muslim? Haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adi qala sami'tu al-Barra' yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi safar fasalla al-'isha' al-akhirah faqara'a fi ihda rak'atain wat-tin waz-zaitun. Sanadnya kata Imam Muslim, Ubaidullah ibnu Mu'adz al-Anbari telah menceritakan kepada kami. Haddatsana. Apa makna haddatsana? Apa keadaan haddatsana ni? Macam mana periwayatannya? Siapa yang baca hadis ni? Tok guru baca ke murid yang baca? Guru yang baca. Guru bacakan hadis, murid-murid dengar, murid-murid. Dan satu orang murid sebab haddatsana, balik kepada nahnu, kami. Jadi ada ramai orang kat sini, guru kat depan baca hadis, lain semua dengar hadis. Dia nak tulis ke, dia nak hafal. Macam sini semua hafal kan? Semua macam Imam Bukhari. Imam Bukhari dia tak payah tulis tau. Orang semua sibuk tulis, dia relax je. Imam Syafi'i pun dulu macam tu juga. Dia tak tulis, so tak ada kertas. Jadi dia pakai apa? Kertas dalam kepala je lah. Dia kalau tulis pun nanti dia cari apa, mana clay pot apa semuanya tu, dia ada apa ni, kertas-kertas, dia tulis-tulis, dia masuk kat situ. Kertas ada, jadi pakai hafalan. Miskin. Tapi nanti bila orang apa ni tak dapat tangkap apa yang Syekh cakap ke apa kan, Imam Bukhari yang apa ni, yang dapat. Jadi akhirnya mereka semua semak daripada Imam Al-Bukhari. Tapi dia tak pernah tulis. Itu hafalan dia hebat. Ni zaman tak ada MP3, tak ada MP4, tak ada apa semuanya. Video lagi tak ada. Jadi kalau terlepas, terlepas. Sama dia tanya guru ataupun tanya kawan-kawan yang lain. Dulu kita kat universiti pun macam tu lah. Kena salin apa Syekh cakap. Dia cakap 1 jam lah kita kena tulis. Sampai kita dapat tulis semua ke? Tak ya. Kadang dia ulang-ulang kita tak dapat tangkap je. Terus tulis lambat. Syekh cakap cepat. Jadi apa kita buat? Zaman tu tak ada rekod. Zaman masih kaset-kaset lagi. Aku rasa kaset bateri pun banyak. Gigit-gigit lagi. Lepas tu sampai rewind lama-lama apa? Betul, dubbing sana dubbing sini. Ingat lagi? Dubbing yang ada 2 tu lah. Dulu popular tu kan. Tapi kena play lama. Ada kadang high speed dubbing lah. Lepas tu ada alat canggih. Ni zaman tak ada ni semuanya. Jadi kena tulis. Tapi kalau terlepas macam mana? Kalau exam dia tanya apa yang dia cakap. Jadi kita tanya siapa yang dapat, tulis bahagian tersebut. Jadi kita salin daripada dia. Kalau sikit tak apa lah, galak 1 line, 2 line, 3 line, betul lah. Tapi kalau kita terlepas 10 minit dia cakap, itu baru 1 lesson. Next lesson terlepas lagi 10 minit. Satu hari ada 5 lesson kan, kali 10 50 minit dia terlepas. Kita nak salin. Tapi dia ni pun tak dapat juga. Dia tu pun tak dapat. Ada 10 orang tak dapat. Dia punya buku satu. Okay, aku minta dulu. Kecup dulu. Bergaduh berebut. Aku minta dulu nanti dia salin dekat bilik. Dia apa? Dia salin. Kadang-kadang dia slow betul lah. By the time ada baru punya pula lesson besoknya, ada lagi. Tapi budak tu takkan nak kasih. Dia mesti apa? Aku punya buku aku nak salin ni. Dia kata apa? Kalau nak ujung minggu.
Begitulah. Jadi akhirnya apa? Kalau dah banyak sangat budak-budak give up tau. Lama-lama budak-budak yang slow tulis, dah lah asyik tak dapat aja, aku tunggu je sampai nak dekat exam. Aku taruhkan dekat apa ni, buat fotokopi terus sudah. Satu buku dia kita, satu nota dia kita fotokopi, kita letak tempat fotokopinya bookshop, kita terus datang, kita tinggal fotokopi. Jadi dia cuma belajar time nak dekat exam. Tapi kalau yang dapat tulis tu dia bolehlah baca tiap-tiap hari kalau dia rajin pun lah. Zaman sekarang macam senang. Zaman sekarang boleh tidur tau. Tak payah datang kelas pun tak apa. Letak aja apa ni? MP3 ke, MP4 ke, MP5. Best lah. Tu kalau nakal lah. Boleh tak datang nanti kena pancung nanti, kena apa? Kena potong gaji ataupun kena buang. Ataupun tak dapat masuk exam. Satu period tak datang kena mak. Bukan satu hari. Kurang 70% saja apa? Naiklah nama. Boleh masuk tempat exam aja, kerusi kat atas meja. Nah. Baik. Tapi kalau awak dah tape sebanyak-banyak pun, betul tak? Bila masa awak nak dengar? Itu yang tak tidur tak apa, lagi leceh, tak nak dengar, nak salin, sama juga datang. So yang best apa? Rekod terus pun sama juga, kena tengok, sama juga, tak boleh. Apa yang dapat tu, itulah kita manfaatkan sebanyak mungkin. Kalau tak dapat yang sikit-sikit je. Okay. Jadi zaman dahulu haddatsana maknanya guru baca, anak-anak murid semua dengar. Tu maknanya. Haddatsana siapa tadi? Ubaidullah bin Mu'az, kan? Nama dia panjang, Ubaidullah bin Mu'az bin Mu'az. Bin Mu'az bin Mu'az lah. Ubaidullah bin Mu'az bin Mu'az. Datuk dia pun Mu'az. Bapa dia Mu'az, datuk dia pun Mu'az. Bin Nasr bin Hassan Al-Anbari. Jadi nisbah kepada Al-Anbari, Abu Amr Al-Basri Al-Hafiz. Jadi dia seorang ulama Basrah. Jadi Imam Muslim ni orang apa? Orang Rusia lah, orang Iran, Naisabur. Baik. Tapi guru dia dekat Basrah ada, dekat Mesir tadi ada. Mana ada? Baik. Beliau adalah perawi dalam Kutubus Sittah. Tidak, dia adalah perawi dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Bukhari, dan begitu juga An-Nasa'i. Riwayat dia tak ada dalam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berkata Abu Daud, kana yahfazu 10,000 hadis. Abu Daud kata beliau ni menghafal 10,000 hadis. Ni main-main ke cakap macam ni? Dia boleh tahu orang punya account. Dia tak taruh kat Swiss Bank. Macam mana dia boleh tahu? Guru ni 10,000 hadis, menghafal 10,000 hadis. Pasal dah duduk lama ke dia sampai habis. Dia tahu lah berapa banyak hadis yang ada pada guru tu. Sebab tu kalau tak tahu je ada tambah lagi 100 hadis, ni dari mana 100 hadis ni datang? Kalau diorang tak pernah dengar hadis ni, tak tahu je diorang riwayatkan hadis-hadis ni, diorang suspek ni hadis apa ni? Ni hadis-hadis palsu. Jadi begitulah keadaan ilmu hadis. Beliau disiqahkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim ni juga syadid juga dia. Dia kalau kata saduk dah bagus dah siqah. Dia kata siqah lagi bagus. Dan dia kata al-hafiz siqatun hafiz. Baik, tu guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dia riwayatkan daripada siapa? Bapanya. Qala haddatsana abi. Bapanya pun guru juga. Nama dia Mu'az bin Mu'az At-Tamimi Al-Anbari. Beliau seorang qadi di Basrah. Yang kita tahu qadi zaman dulu bukan nikah kahwin cerai saja. Qadi semua benda dia
jadi dia hukum, termasuk jenayah, termasuk hudud semuanya. Baik, beliau adalah perawi dalam Kutubus Sittah. Berkata Al-Qattan, ma bil Basrati wala bil Kufati wala bil Hijaz athbatu min Mu'adh bin Mu'adh. Al-Qattan, seorang ulama jarah wa ta'dil, dia kata tak ada di Basrah, tidak ada di Kufah, dan tidak ada di Hijaz seorang yang lebih mantap hafalannya daripada Mu'adh bin Mu'adh. Satu tazkiyah daripada beliau. Jadi dia bukan jago kampung je, dia dah jago apa ni? International. Ni tempat-tempat hadis ni, Basrah, Kufah dan Hijaz. Yang ni pada zaman dia lah. Wa qala fi taqrib, berkata Al-Hafiz dalam takribnya, thiqatun mutqin. Thiqah mutqin. Jadi kalau ada banyak lagi thiqah mutqin, Hafiz apa ni semuanya, lagi baguslah, lagi tinggi dia punya tazkiyah dia. Baik, jadi ini dua guru ataupun dalam sanad. Kemudian qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah saya rasa semua tahu, Syu'bah ibn Hajjaj Al-Ward Al-Ataki, Al-Maulahum. Kunyah Syu'bah ni adalah Abu Bistam. Beliau asalnya daripada Wasit, kemudian beliau pindah ke Basrah. Masyhurlah beliau, salah seorang daripada imam Islam. Dan beliau antara orang yang pertama yang bercakap tentang perawi-perawi hadis. Berkata Al-Hafiz, thiqatun hafizun mutqinun. 3 tazkiyah dia dapat. Berkata Imam Ahmad, Syu'bah ummah wahdahu. Dia seorang umat sendiri je. Maknanya terlampau hebat dia jadi macam ummah, satu golongan ulama, padahal dia seorang. Kata Ibn Madini, lahu nahu alfai hadis. Beliau mempunyai 2000 hadis. Okey, kemudian daripada Syu'bah, jadi kita dapati sanad sampai sini semuanya Basriyun, daripada Basrah. An Adi. Siapa Adi? Adi ni dalam Sahih Muslim cuma ada 3. 2 daripadanya sahabat, 1 je yang bukan sahabat. Agak-agak kita punya Adi ni Adi apa? Sahabat ke bukan sahabat? Bukan sahabat. Macam mana tahu? Sebab lepas tu ada Al-Barra', dan Barra' ni seorang sahabat. Biasanya yang riwayat daripada sahabat ni adalah bukan sahabat tabi'in aja. Walaupun kadang-kadang sahabat riwayat daripada sahabat, kadang-kadang. Jadi Adi ni mesti Adi yang bukan sahabat, iaitu Adi bin Thabit Al-Ansari Al-Kufi. Al-Ansari, Ansar orang dari Madinah, tapi akhirnya jadi orang Kufah. Orang Madinah pun keluar, tak ta'assub nak duduk di Madinah. Baik, beliau seorang tabi'in, perawi Kutubus Sittah. Beliau dithiqahkan oleh Imam Ahmad, Al-Ijli dan An-Nasa'i. Berkata Al-Hafiz dalam takrib, thiqah minar rabi'ah, thiqah, beliau termasuk tabaqah yang keempat. Rumiya bit tasyayyu', dia dituduh mempunyai fahaman Syiah. Tasyayyu' tu zaman dulu punya Syiah tak teruk sangat, lebih kepada siapa afdal, Uthman afdal ke Ali afdal, itu sikit. Kata seperti ni lah, dia miring kepada Ahlul Bait sikit. Tapi kita dapati bahawa ia tidak menghalang Imam Muslim rahimahullah ta'ala daripada mengeluarkan hadis beliau, sebab tak semestinya dia penipu dan pembohong. Tasyayyu' bukan Rafidah. Rafidah lebih teruk lagi.
Rafidah tu yang ada akidah-akidah seperti Imamiyah, bahawa imam-imam yang maksum, ada akidah bahawa ada akidah taqiyah, berbohong dan sebagainya. Itu Rafidah. Zaman sekarang ni Syiah hampir-hampir semua macam tu. Dari zaman dahulu tidak. Beliau wafat tahun 116 Hijrah, awal lagi, jumpa sahabat. Baik, diriwayatkan dari Al-Barra. Qal sami'tu Al-Barra yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Al-Barra menceritakan daripada Nabi SAW. Al-Barra ni Barra bin Azib Ibn Al-Harith Ibn Adi Al-Ansari Al-Awsi. Beliau pernah tinggal di Kufah. Sebab itu sanad ini pergi balik pada Kufah. Seorang sahabat radhiyallahu anhu. Aku dengar Rasulullah, dia mencerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi pernah di dalam safar, lalu beliau telah solat Isya yang terakhir. Kemudian beliau telah membaca di salah satu rakaatnya wattini wazzaitun. Ini bacaan Nabi SAW dalam solat Isya. Isya al-akhirah maknanya apa? Isya lah. Sebab orang Arab zaman dulu pernah namakan Maghrib ni sebagai Isya juga. Jadi nak bezakan Isya yang mana satu, dia kata Isya yang al-akhirah, tu Isya yang terakhir. Boleh. Jadi sahabat pernah namakan Isya tu sebagai Isya yang terakhir. Jadi Nabi baca dalam satu rakaat wattini wazzaitun, tapi ni dalam safar. Ini dalil bahawa Nabi SAW solat berjamaah walaupun dalam safar. Dan tetap baca surah selepas surah Al-Fatihah. Riwayat yang berikutnya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Yahya wa huwa ibn Sa'id an Adi bin Thabit an Al-Barra bin Azib annahu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a fa qara'a bit-tini waz-zaitun. Kemudian Imam Muslim bawakan sanad lain, kali ini daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Laits bin Sa'ad. Kenal Laits bin Sa'ad, ulama mana? Mesir. Dan beliau ni sezaman dengan Imam Malik. Sezaman dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik di Madinah, Laits bin Sa'ad di Mesir. Imam Syafi'i murid kepada dua mereka. Imam Syafi'i murid kepada Imam Malik di Madinah. Dia juga belajar dengan Imam Laits di Mesir. Apa komen Imam Syafi'i terhadap dua gurunya? Kata Imam Syafi'i, Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik, lebih alim daripada Imam Malik. Tapi hari ini kita jumpa tak? Kita dengar tak mazhab Laits? Tak ada. Yang kita dengar mazhab Malik. Hatta Imam Syafi'i yang cakap tu, dia sendiri ada mazhab dia sampai masih kekal sampai sekarang. Demikianlah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya mazhab yang dah kita katakan ditelan zaman ini adalah mazhab yang lemah, ataupun ulama yang standardnya rendah. Tak bermaknanya macam tu. Tapi memang Allah takdirkan yang kekal adalah mazhab-mazhab yang empat ni yang masyhur. Lain semua hampir dah tak ada. Tak ada orang yang menyambungnya. Sebab apa? Murid-murid Imam Laits tidak seperti murid-murid Imam Malik. Murid Imam Malik tulis mazhab dia, kemudian apa, syarahkan, kembangkan mazhabnya kepada tempat-tempat lain. Jadi contohnya mazhab Imam Malik ada di Mesir sebab dibawa oleh orang-orang seperti Laits, Abdullah bin Wahab, dan berkembang sampai ke Andalus, ke Spain, ke negeri-negeri Morocco, Maghrib dan sebagainya.
Semua di sana, Ibn Abdul Bal, Qurtubi ni semuanya, semua Ibn Al-Arabi ni semua adalah ulama-ulama mazhab Maliki. Jadi kembang mazhab kat sana. Mazhab Imam Syafi'i berkembang kat mana? Mesir. Kembang di Mesir. Dia fight dengan apa? Mazhab Maliki kat sana. Tapi nak agak-agak saya menang, mazhab Syafi'i menang. Lepas tu mazhab Syafi'i ni boleh cross pergi sampai kat negeri-negeri hadis. Dia pergi sampai Baihaqi, dia pergi sampai kat Khurasan. Ibn Khuzaimah ni, semua orang-orang Khurasan ni, dah sampai bahagian Iran sana. Dia mazhab Syafi'i. Dia berkembang. Baik. Ala kulli hal, sebenarnya kata ulama, tak ada apa-apa pun yang kurang, insya-Allah. Dalam 4 mazhab, kira-kira mazhab-mazhab lain semua cover. Dalam 4 mazhab yang kekal ni, mazhab-mazhab lain punya pendapat pun ada juga kat salah satu daripada mazhab ini. Sebab satu mazhab ni pun kadang-kadang cover 2-3 mazhab yang lain. Sebab imam dia kadang-kadang ada 2-3 pendapat. Imam Ahmad ada banyak riwayat. Imam Syafi'i pun kadang-kadang ada beberapa pendapat. Jadi oleh kerana itu, juga pendapat ulama lain semua ada juga dalam mazhab-mazhab ni. Sebab kita kena belajar mazhab-mazhab ni. Untuk orang yang betul-betul nak mantapkan fiqahnya, dia kena belajar fiqh muqaran, iaitu fikih perbandingan. Bukan satu fikih, satu mazhab aja. Dia kena belajar mazhab-mazhab lain, lepas tu dia buat apa? Yang dia suka dia ambil. Tidak. Mana senang dia ambil. Tidaklah, dia ambil mana yang apa? Mana yang kuat, yang rajih. Itu namanya fiqh muqaran. Selalu belajar universiti. Okey, jadi Nabi baca watini wa zaitun dalam solat Isya dalam safar. Sanadnya Lais, lepas tu daripada Yahya wa huwa ibnu Sa'id. Perhatikan, Imam Muslim kata wa huwa ibnu Sa'id. Maknanya guru dia Lais cuma kata Yahya aja. Tak sebut Yahya bin apa. Datang Imam Muslim, dia nak kasih tahu kita Yahya ni siapa. Jadi dia kata wa huwa, dan dia adalah Ibnu Sa'id. Dia tak cakap Ibnu Sa'id terus, dia tak cakap Yahya Ibnu Sa'id. Sebab nanti orang akan Lais kata Yahya bin Sa'id. Tak tahu dalam tempat awak ada buat bracket tak? Ada. Sekarang dah boleh pakai bracket lah. Zaman dulu tak ada bracket-bracket. Jadi dia kata apa? Wa huwa. Itu amanahnya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi dia kalau riwayatkan sebiji macam mana yang dia dengar, yang dia tulis. Kalau dia nak tambah, dia mesti diskriminatkan bahawa ni tambahan daripada dirinya sendiri. Itulah kitab Sahih Muslim, teliti. Baik, Yahya bin Sa'id ni siapa? Ibn Qais. Yahya bin Sa'id bin Qais Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari An-Najjari. Orang Ansar, orang Najjar, orang Madinah, Abu Sa'id. Dan beliau seorang qadi di Madinah. Orang alim. Dan beliau ni tabi'in. Antara guru beliau adalah sahabat seperti Anas bin Malik, Abu Salamah. Dan antara tabi'in Sa'id bin Musayyab. Dan yang tadi Adi bin Thabit. Dan antara yang meriwayatkan daripada beliau adalah Zuhri, Auza'i, Malik, ini semua murid-murid dia. Dan 2 Sufyan dan 2 Hamad. 2 Sufyan siapa 2 Sufyan? Sufyan bin apa yang kita kenal? Sufyan bin Uyainah, lagi satu Sufyan Ats-Tsauri. Kalau 2 Hamad siapa pula? Satu Hamad bin Zaid, satu Hamad bin Salamah. Wah, awak memang dah terror betul lah. Jadi riwayat beliau ada dalam Kutubus Sittah. Tak payah nak tengok. Orang macam ini dah jadi dia dipuji oleh ulama. Kana fiqah kathir al-hadis. Kata Ibnu Sa'ad, beliau ni adalah seorang fiqah, banyak hadis. Hujjah sabta, seorang hujjah, seorang yang mantap. Macam-macam pujian tadi.
Beliau wafat tahun 144 Hijrah. Kita sekarang dengar-dengar je, awak catat yang mana yang penting aja lah, betul tak? Mungkin nasab dia ataupun lepas tu daripada mana negeri dia kan. Lepas tu yang penting dia punya jarah wa ta'dil dia, siqah ke tak siqah tu. Sengaja saya suka baca lepas ni, suka baca terang-terangkan, jadi kita tahu, kenal kita punya salaf. Kita belajar tentang salaf melalui apa? Hadis, melalui sanad. Memang kita tak boleh ingat semua, tapi pelan-pelan dengar. Mungkin apa, teringat. Mungkin oh ni macam pernah dengar. Sanad berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair qala haddatsana abi qala haddatsana Mis'ar an Adi bin Thabit qala sami'tu al-Barra'a ibn Azib qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha'i bit-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Kata Imam Muslim, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, beliau dan bapa beliau ni masyhur, guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Ibnu Numair, thiqah. Haddatsana abi, bapanya adalah Abdullah bin Numair. Selalu kita jumpa dia riwayat daripada bapa dia. Haddatsana Mis'ar bin Kidam, dengan kaf, Kidam. Abu Salamah Al-Kufi, daripada Kufah. Mis'ar ni salah seorang tokoh. Riwayat beliau ada dalam Kutubus Sittah. Dan berkata Muhammad bin Bishr kana indahu alfu hadis, beliau ni ada 1000 hadis. Bagaimana kita lihat bahawa ulama-ulama boleh dapat boleh hack diorang punya account hadis diorang. Oh, ada 1000 hadis, dia tu ada 2000, dia tu ada 10,000. Macam mana tau? Pasal diorang hafal ada hadis ni. Diorang hafal. Jadi macam mana diorang nak ingat? Diorang ingat bilangan dia lah, betul tak? Jadi, okey, ini adalah hadis fulan. Dia baca hadis dia sampai 1000. Dia ulang baca hadis. Agak-agak diorang ni pernah berhenti tak ulang baca? Tak pernah. Tiap hari lah. Tiap hari baca. Nanti tak lupa kan? Banyak lah. Itu pun kadang lupa juga manusia. Baik, berkata Ibn Hajar, fiqatun sabtun fadilun. Fiqah, sabt, fadil. Sabt, mantap. Fadil, orang yang mulia. Dalam Sahih Muslim cuma ada satu Mis'ar je. Mis'ar bin Kidam Al-Kufi ni. Baik, kita perhatikan, beliau beriwayatkan daripada siapa? Adi bin Thabit. Ada tak kat atas tadi Adi bin Thabit? Ada. Ini menunjukkan bahawa Imam Muslim bawa riwayat ini sebagai mutaba'ah dan mesti ada sebab, ada tambahan. Kita lihat apa dekat situ. Dia kata, aku mendengar Al-Barra' bin Azib. Yang tadi tak ada, aku mendengar Al-Barra' bin Azib. Dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW membaca dalam solat Isya dengan at-tin waz-zaitun. Okey. Ni semua tak sebutkan bila, dalam safar ke ketika di Madinah. Tapi riwayat pertama kata ni dalam safar. Apa kata beliau? Fama sami'tu, kata Al-Barra' bin Azib, aku tak pernah dengar seorang yang lebih bagus suara daripadanya. Sekarang kita tahu bahawa Nabi SAW baca walaupun wat-tin wa zaitun, diorang tak boleh lupa. Diorang tak boleh lupa apa? Sedapnya bacaan Nabi SAW. Dan ini hanya berlaku dengan apa ni? Disebabkan Nabi memang indahkan bacaan Quran beliau. Nabi baca secara tartil. Sebab Allah perintahkan untuk dibaca Al-Quran tu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi Nabi bacaannya sedap.
Sebab tu Nabi baca pendek pun sedap, baca panjang pun sedap, jadi orang tak bosan, tak malas. Macam mana tak bagus Nabi baca? Nabi lah orang yang apa bawa kan Quran. Quran turun pada dia. Jadi membaguskan bacaan satu yang digalakkan. Memang digalakkan. Satu ibadah. Tapi jangan pula sampai kita berlebih-lebihan pada masalah ini, iaitu membaguskan bacaan sehinggakan timbulnya kita katakan pertarungan. Nak siapa bertarung pula, siapa lebih bagus. Kemudian bila dah bertarung selalu apa ni, ada orang side dia ni, ada orang side dia tu. Kemudian dah bertarung selalunya ada sifat apa ni, dengki, sifat dendam lah kalau kalah lah dan sebagainya. Macam main bola selalu tak ada apa-apa. Tapi kalau dah match, dah apa semuanya kan, itu yang tadi dia tolak aku tolak balik, tadi dia slack aku slack balik, dia hentak aku hentak balik. Nah, dah start tu semuanya. Pada mula-mula konon main-main aja, betul tak? Ada tak berlaku tu? Lama-lama pemusuhan. Kalau dah sampai macam itu, main bola hukumnya haram. Maksudnya okey, tapi dah sampai situ hukumnya haram. Kalau tengok budak-budak, yang kata budak-budak kadang lebih daripada budak pun, mesti adanya pemusuhan dekat situ. Ini tak bagus. Dah keluar daripada matlamat. Dan zaman sekarang dia telah di komersial kan, betul tak? Menang dapat duit, buat iklan dan sebagainya. Jadi dah lebih daripada yang sepatutnya. Asalnya dia satu riadah saja, nak keluarkan peluh, sihatkan badan, ya tidak? Kalau boleh nak apa ni, ukhuwah pun boleh juga sepatutnya. Tapi kalau dah jadi gaduh, musuhan, apa semuanya, lepas tu nak cari makan dengan main bola, apa cerita nak cari makan main bola? Main boleh je cari makan. Kalau mereka gunakan tenaga mereka pada tempat-tempat lebih manfaat, alangkah baiknya. Pergi perang ke apa ke. Nah, jadi polis lah. Kalau tak nak pergi perang, tak ada peperangan, jadi polis, tangkap, kejar apa? Yang kejar pula, kejar yang mencuri. Nah, yang memang tak boleh permainan jadi apa ni, jadi mata pencarian, tak boleh. Keluar dari matlamat. Tapi bolehnya kita sediakan padang untuk orang main bola, lepas tu kita minta sewa tiket. Boleh. Tu boleh. Sebab dia apa ni, dia punya kontrak dia adalah sewakan padang. Padang tu adalah aset dia. Dia usahakan padang tu harta dia. Dia nak sewa pun boleh. Dia orang main, orang kena bayar. Tak. Sebagai apa ni, sewa. Dan bolehnya orang masuk nak tengok pun kena bayar. Boleh? Jadi gaduh itu lain cerita. Yang lain-lain tu dia hukum mengikut keadaannya. Sebab ada masalah. Boleh tak tangkap binatang masuk dalam sangkar? Boleh. Tangkap monyet masuk dalam sangkar, beruang masuk dalam sangkar, zirafah semuanya. Boleh? Boleh Apa dalil boleh? Ingat dalil? Siapa? Nabi pernah lalu kat Madinah, ada seorang budak sedang main burung dia. Ya Aba Numair, ma fa'ala Nughair. Lupa saya nama dia. La Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Nughair tu adalah burung kecil. Jadi menunjukkan bahawa orang tu, budak tu tangkap burung, tapi Nabi tak larang. Jadi boleh lah.
Tapi syaratnya tak boleh apa? Aniaya burung tersebut, binatang tersebut. Kalau dia nak tangkap tu boleh. Tapi pastikan jangan aniaya. Tak aniaya bukan maknanya kasih dia dalam pillow tau, tidur. Kan bukakan aircon untuk dia, melainkan dia polar bear lah. Ada orang sangka tak aniaya binatang tu mesti nak kena buat macam orang. Jadi kalau nak sembelih kambing, letak kat atas tilam. Ada pula macam tu. Kalau gitu tak ada orang sembelih kambing. Baik, itu satu dah tangkap. Sekarang boleh tak orang tengok dia? Kemudian boleh tak bila orang datang tengok kita ambil duit? Zoo lah kan orang ni. Boleh tak buat bisnes zoo kita? Asal tak buat lah. Jadi di sini melihat, menonton binatang ni setakat tonton gitu je sia-sia sebenarnya. Tapi kalau menonton tu kerana ada pelajarannya, description tentang dia punya mana dia tinggal kan, betul tak? Macam mana dia beranak ke, dia bertelur ke, begitulah lebih kurang ada maklumat. Jadi dia dah berubah, jadi setakat main-main dia dah berubah menjadi apa? Menjadi pendidikan. Situ-situ boleh. Ni semua ada pembahasannya, fikih ni semua ada. Semua datang daripada hadis tadi. Imam Syafi'i kata dia fikir pasal hadis tu, dia boleh keluarkan berapa ratus faedah, berapa ratus hukum dia boleh keluarkan daripada hadis tu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Tapi kalau beli ikan yang fighting tu, terus letak kat bawah kan, gelar tu, angkat terus suruh fight ataupun waktu tuang masuk dalam fight, siapa menang, saya menang lah, tu tak ada hadiah lagi. Kalau saya menang dapat hadiah lagi satu cerita. Apa hukum dia? Tak boleh. Ada hadis pula pasal tu. Jangan laga-lagakan binatang. Zaman dulu ayam ataupun kambing dan sebagainya. Ikan pun sama juga. Itu namanya menyabung binatang, kena azab kita. Kita boleh kata dia yang nak fight apa. Memanglah pasal dia apa, sifat dia macam itu. Kita dah tahu sifat dia macam itu, kita ambil peluang. Lepas tu orang mau tengok, ambil tiket bak. Haram hukum dia. Okey, sampai dekat sini sebab lepas ni adalah hadis Muaz. Ada apa-apa soalan? Oh, tadi ada orang tanya saya tentang seorang yang mengarang kitab Al-Hikam. Pernah dengar kitab Al-Hikam? Ata'ullah, tak salah nama. Dan kononnya beliau ni Al-Sakandari. Beliau adalah seorang yang tinggal di Iskandaria. Kat mana Iskandaria? Di Mesir, Alexandria. Tepi laut tu. Tu asal dia. Kononnya dia pernah datang ke Kahira. Lepas tu Ibn Taymiyah kononnya keluar daripada jail. Lepas tu solat belakang Ibn Atta'illah ini. Dan kemudian mereka ada dialog. Dan dalam dialog tu kononnya Ibn Taymiyah terbungkam, tak boleh menang, tak boleh jawab. Antara isu yang didebatkan antaranya adalah Ibnul Arabi. Ibn Arabi ni sesat ke tidak? Baik, jadi Ibn Atta'illah telah menangkis dakwaan Ibn Taymiyah bahawa dia sesat. Kononnya yang tulis ataupun yang kata-kata sesat yang dalam kitab khusus kitab Ibn Arabi tu bukan dia yang tulis, tapi madsus, diselewengkan. Cerita biasalah. Kalau tak, bila dah tak boleh apa-apa, dia kata ni diselewengkan.
Dan begitu juga kononnya Syazili, Imam Syazili telah menyesatkan Ibn Arabi. Jadi Ibn Athaillah pun tolak dakwaan tersebut. Dia kata tu bukan Syazili yang cakap, tu muridnya. Dan satu lagi isu adalah tentang al-istighathah. Bahawa Ibn Taymiyah telah mengharamkan beristighathah. Apa makna istighathah? Minta pertolongan dengan selain Allah. Ibn Taymiyah kata itu membawa kepada, itu adalah syirik lah. Jadi Ibn Athaillah kononnya jawab balik. Dia kata itu bukan syirik, itu hanyalah bertawassul je, itu minta syafaat aja. Kalau gitu kata Ibn Athaillah, tak boleh kita kata makanan ini mengenyangkan aku, sebab kita telah nisbahkan apa ni, makanan kenyangkan kita. Mana boleh, Tuhan yang kenyangkan kita. Jadi bolehlah kita minta tolong kepada Nabi SAW. Sebenarnya kita ambil berkat aja, yang tolong adalah Allah SWT. Jadi lebih kurang kira Ibn Taymiyah defeated, kalah. Jadi orang tanya macam mana, saya dah lama dah baca pasal ni. Konon-konon yang tulis, yang karang cerita ni mendakwa bahawa dua ulama sejarah telah menukilkan riwayat ini. Ada riwayat dalam kitab kononnya. Yang pertama Ibnul Athir, yang satu lagi Ibnu Kathir. Kita katakan ini adalah pendustaan yang jelas. Sebab Ibnul Athir 30 tahun sebelum Ibnu Taymiyah meninggal, sebelum Ibnu Taymiyah dilahirkan, dia telah meninggal dunia. Dan kisah ni berlaku kira-kira akhir-akhir kehidupan Ibnu Taymiyah rahimahullah, dan dekat 100 tahun. Dia tak pernah nampak cerita ni. Macam mana dia boleh riwayatkan? So confirm ni bukan daripada Ibnu Athir. Tapi bagaimana dengan kononnya riwayat Ibnu Kathir? Ibnu Kathir murid Ibnu Taymiyah rahimahullah ta'ala. Baik, ni mudah. Kalau Ibnu Kathir yang cakap ni, kita tahu kat mana mesti dia cakap. Mesti dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang masyhur. Bidayah wan Nihayah ni kumpulan sejarah daripada permulaan ciptaan sampailah Nabi Adam, sampai Nabi-Nabi semuanya, sampai Nabi Muhammad, Khulafa Rashidin, lepas tu semualah sampai pada zaman ni. Jadi dia pun sempat jumpa Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia antara orang yang memandikan jenazah Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi diceritakan, jadi memang ada cerita tentang Ibn Taymiyah dengan pengarang kitab Al-Hikam. Tapi tak ada yang macam tadi, konon ada dialog dan sebagainya. Tak ada. Yang berlaku adalah saya nak baca panjang. Yang ada di dalam Bidayah wan Nihayah tahun 707 Hijrah. Tahun 707 Hijrah. Jadi dikata dia, pendek cerita, Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah sedang dipenjarakan di istana lah, Kasr Al-Jabal di Mesir. Ibn Taymiyah ni bukan orang Mesir. Dia orang mana? Dia orang Syria. Tapi akhirnya dia dibawa ke Mesir. Di mana-mana dia pergi, dia kena fitnah. Masuk jail, keluar jail. Masuk jail, keluar jail. Akhirnya dekat Mesir, dia kena jail. Pada hari Jumaat 14 Safar, beliau dan Qadil Qudat Badruddin Ibnu Jamaah, ni seorang ulama Syafi'i masyhur, telah bertemu dia dengan Badruddin Ibnu Jamaah, Qadi Syafi'i, di Dar Al-Awhudi, di istana, dan telah berlakulah dialog antara mereka berdua. Kemudian masuk solat maghrib, jadi mereka pun berpisah. Lepas tu sambung lagi. Kemudian besok pagi raja suruh apa ni? Suruh dialog lagi. Tapi qadi tak datang. Datang pula fuqaha. Sebab qadi-qadi semua takut nak datang. Sebab Ibn Taymiyah banyak dalil, banyak hujah. Mereka tahu mereka tak boleh lawan. Dan ada yang beri alasan sakit lah, ada yang kata gitulah, macam-macam alasan lah. Ni kata Ibnu Katsir pun saya cakap. Jadi
senang cerita antara isu sudah datang pula Ibnu Athaillah ni, dan dia dakwa macam-macam tentang Ibnu Taimiyah, dan antara isu yang dia bawa kan adalah tentang Ibnul Arabi. Dia buat fitnah, dan dia adalah tokoh Sufi di Mesir. Wadda'a alaihi Ibnu Atha bi asya' falam yathbut 'alaiha minha syai'. Tapi tak ada satu pun yang dia dapat buktikan tentang apa ni atas Ibnu Taimiyah. Kemudian semua orang yang ada isu dengan Ibnu Taimiyah dah tak boleh ada isu lagi. Akhirnya raja kata apa, ataupun governor kata apa, baik, engkau ada pilihan, sama ada engkau boleh balik ke Damsyik ataupun kau nak tinggal di Iskandaria tapi dengan syarat, ataupun engkau di Kahirah. Sekarang ni kat mana? Kat Kahirah, dekat Azhar sana. Sekarang ataupun kau kalau nak duduk sini engkau akan dipenjarakan. Jadi apa dipilih? Yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, fakhtaral habsa. Dia pilih nak dipenjarakan, tak mau keluar. Ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah 14, 44, 45. Dan begitu juga yang diriwayatkan lebih kurang oleh Ibnu Rajab dalam Tabaqat Al-Hanabilah, muka surat 343, Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yanil Mi'ati Thaminah. Jadi dialog yang tadi jelas bohong, tak diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, itu mustahil, dan tidak juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Tapi yang karang cerita ni adalah seorang pengarang, memang seorang pengarang, tulis dekat surat khabar. Baik, jadi itu jawapan untuk, mudah-mudahan dia dengar di dalam Paltalk, dia kata nak dengar kat Paltalk, itu jawapannya. Dan itu baru tentang dialog ni. Ada pun tentang kitab Al-Hikam tu ada panjang lagi. Saya ingat nak tulis tentang tu, nak cakap banyak sangat nak tulis, tapi sekarang dah lama tak tulis di blog tu. Tengoklah bila-bila lagi lah. Kalau ada isu betul-betul kita tulis. Kita pun tak suka sangat tulis pasal ni. Kita banyak lagi nak bincangkan. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.